Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alfa Azila binti Rahmat dari Politeknik Port Dickson akan membentangkan kajian saya untuk Bonsai 2021 adalah penggunaan YouTube sebagai medium pelaksanaan kuliah dalam talian bagi topik persamaan linear Gaussian elimination method, kajian ke atas pelajar Politeknik Port Dickson. Okey, pengenalan. Wabak COVID-19 atau coronavirus COV adalah family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari sesama hingga ke penyakit lebih teruk seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Jadi ini menyebabkan kerajaan telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk menghadkan pergerakan rakyat dan supaya mereka terus kekal berada di rumah untuk mengekang jangkitan coronavirus. Jadi ini juga menyebabkan semua institusi pendidikan ditutup untuk mengelakkan penularan COVID-19. Antara perubahan yang ketara ialah kaedah penyampaian kuliah di atas talian, dan kerana apabila penutupan sekolah-sekolah ataupun institusi pendidikan, jadi kita terpaksa menukar medium penyampaian kuliah daripada kaedah konvensional kepada di atas talian. Ledakan COVID-19 telah menyebabkan aplikasi pembelajaran digunakan secara menyeluruh disebabkan PKP dengan menukar pembelajaran secara tradisional kepada penggunaan aplikasi Zoom, dari persendirian kepada virtual dan dari seminar kepada webinar. Jadi dalam pembelajaran atas talian ini terdapat dua metod, iaitu asinkroni dan atau asinkronus dan juga sinkroni. Asinkroni ni maksudnya kita menyediakan peluang pembelajaran secara jarak jauh tanpa masa yang samalah. Maksudnya kita hanya memberi video, memberi nota di atas talian. Tapi kalau sinkroni, kita akan bertemu di atas talian dengan menggunakan sama ada aplikasi Zoom, Google Meet ataupun menggunakan Teams. Okey, jadi konsep pelajaran secara asinkronus begini sangat sesuai bagi pelajar dewasa, iaitu pembelajaran kendiri seperti yang dinyatakan dalam teori andragogi. So, pelajar boleh menjalankan aktiviti pembelajaran mengikut masa sendiri dan di mana-mana pun mereka berada. Antara salah satu platform yang digunakan adalah YouTube, iaitu sebuah laman web penghalusan video yang tidak asing lagi. Pelayar internet boleh memuat naik, menonton, menilai, ulas, berkongsi, menambah kegemaran, melaporkan dan memberi komen kepada kandungan video. Jadi menggunakan YouTube, video-video dapat dikongsikan dan ditonton secara percuma. Dengan situasi new normal dilihat tiada pertemuan secara bersemuka, pembelajaran lebih kepada asinkronus dan bergantung sepenuhnya kepada bahan pelajaran atas talian. Jadi kaedah pembelajaran menggunakan video merupakan satu metod untuk pembelajaran kendiri. Pelajar hanya perlu memainkan video dan menonton sehingga tamat. Dengan menggunakan video, pelajar boleh mengulang semula, berhenti di bahagian yang dikehendaki dan memuat turun video untuk simpanan peribadi jika mereka tak nak tengok di YouTube. Jadi diorang akan download lah untuk simpanan peribadi. Situasi COVID-19 yang memerlukan kita mengurangkan pergerakan dan duduk di rumah adalah alasan yang lebih kukuh untuk menerapkan pembelajaran menggunakan video. Video yang menggunakan elemen visual dan audio dilihat mampu menarik minat pelajar. Jadi selain itu, video juga lebih fleksibel di mana pelajar boleh menguruskan masa mereka untuk belajar ataupun mengulang kaji di mana-mana saja.
dan juga bila-bila masa sahaja. Okey, YouTube juga dilihat mampu menarik minat pelajar kerana kita tahu generasi Y dan Z ni adalah mereka-mereka yang lahir semasa dan selepas ledakan teknologi maklumat. Jadi mereka lebih banyak dan ataupun lebih cenderung dalam penggunaan gadget dan media sosial. Maka tak mustahil YouTube menjadi platform pilihan remaja untuk menjadi influencer internet. Selain itu, pelajar lebih bermotivasi untuk belajar menggunakan platform YouTube ini. Okay, antara masalah lain kenapa pelajar menggunakan YouTube adalah video ini pelajar perlu memaknai video pembelajaran dan disimpan dalam simpanan mereka. Contoh kalau video tu diberi dalam WhatsApp, jadi mereka perlu download dan juga fail itu akan berada dalam memori telefon. So makin lama telefon mereka akan dipenuhi dengan bahan-bahan video pembelajaran ini. Jadi pelajar perlu format setiap masa telefon mereka, ataupun kadang-kadang mereka dah delete dan mereka akan lupa kat mana yang diorang dah simpan, ataupun bila dah di-delete dia tak boleh nak cari semula. Jadi dengan menggunakan YouTube, diorang boleh tengok balik video yang diorang dah save dekat YouTube tersebut. Okey, so pelajar juga perlu menggunakan sumber yang ada agar dapat meminimumkan kos pembelajaran. Sebab kita tahu YouTube ni percuma sahaja dan juga boleh digunakan secara berulang-ulang kali. Okey. Selain itu, objektif kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan YouTube sebagai platform pembelajaran kendiri bagi kod khusus DBM 30043 Electrical Engineering Matematik bagi subtopik persamaan linear Gaussian elimination. Apabila melibatkan pengajaran secara hybrid, pensyarah dapat lebih fokus kepada latihan soalan tutorial kerana pelajar telah diberi peluang untuk menonton video tersebut terlebih dahulu sebelum bermulanya kelas. Kaedah kajian adalah penyelidikan ini adalah penyelidikan deskriptif. Kajian ini dijalankan menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan data. Selain itu, pelajar diberi satu pautan video di YouTube dan kuliah pada hari tersebut dijalankan secara asinkroni. Responden terdiri daripada pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson yang mengambil mata pelajaran Electrical Engineering Matematik. Populasi pelajar adalah 94 orang dan sampel yang diambil adalah semua pelajar. Populasi pelajar adalah 94 borang soal selidik menggunakan skala Likert dan terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian A soalan demografi dan bahagian B soalan berkaitan penerimaan pelajar terhadap penggunaan YouTube. Bahagian C soalan berkaitan persepsi pelajar belajar menggunakan YouTube, dan bahagian D motivasi pelajar belajar menggunakan YouTube bagi topik Gaussian elimination. Ini adalah contoh video yang di-upload di YouTube. Okay. Ini juga adalah contoh soal yang digunakan untuk diedarkan kepada pelajar, disebabkan pelajar semua tidak berada di institusi, jadi penyelidik menggunakan Google Form untuk menjalankan mengedarkan soal selidik. Okey, di sini adalah dapatan kajian bagi jantina responden. Kita dapati responden lelaki adalah lebih ramai daripada responden perempuan. Iaitu lelaki sebanyak 55 orang responden dan perempuan 14 orang responden. Di sini adalah latar belakang khusus responden. Kursus-kursus yang ditawarkan di Politeknik Port Dickson
bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Pelajar-pelajar ini yang telah mengambil matematik kejuruteraan elektrik. Penggunaan YouTube oleh pensyarah semasa kuliah, terdapat majoriti pelajar mengatakan ada pensyarah menggunakan YouTube semasa kuliah. Okey, di sini adalah dapatan menggunakan YouTube sebagai platform menonton video. Pelajar majoritinya sangat bersetuju. Saya mahir mencari video di YouTube seperti yang diarahkan oleh pensyarah. Terdapat majoriti pelajar bersetuju dan sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Saya suka belajar menggunakan video pengajaran di YouTube. Majoriti pelajar setuju dengan pernyataan ini. Dapatan kajian bagi kuliah lebih mudah difahami dengan menggunakan video di YouTube. Pelajar secara majoritinya bersetuju. YouTube lebih mesra pengguna, secara majoritinya pelajar menjawab bersetuju dan sangat bersetuju. YouTube banyak membantu saya dalam mencari video yang sesuai. Majoritinya pelajar bersetuju dan sangat bersetuju. Meluangkan lebih masa dalam ulang kaji di YouTube berbanding buku nota. Majoriti pelajar menjawab bersetuju dan sangat bersetuju. YouTube menggunakan banyak data internet. Majoriti pelajar sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Kemudian dapatan kajian bagi berasa seronok belajar Gaussian Elimination Method menggunakan YouTube. Pelajar majoritinya bersetuju dengan pernyataan ini. Lebih bermotivasi belajar Gaussian Elimination Method menggunakan YouTube. Majoriti pelajar bersetuju dengan pernyataan ini. Boleh mengulang kaji video berulang kali sehingga faham. Majoriti pelajar sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Okay, sebagai perbincangan, perbandingan di antara menggunakan YouTube dengan kaedah bersemuka menunjukkan pelajar lebih memilih belajar menggunakan video di YouTube berbanding video yang diberi di aplikasi WhatsApp dan Telegram kerana ia lebih mesra pengguna. Selain itu, menjimatkan ruangan penyimpanan fail di peranti seperti telefon dan komputer. YouTube juga menjadi pilihan pelajar kerana ia menyediakan platform menonton video yang percuma dan digunakan secara meluas. YouTube merupakan pilihan pelajar untuk memuat naik persembahan kerana proses yang lebih mudah iaitu menghasilkan video, memuat naik dan mereka boleh berbincang mengenai video tersebut. Selain itu, pelajar boleh menonton video sebanyak mana yang mereka mahu tanpa perlu membayar seperti aplikasi Netflix, Viu dan sebagainya. Selain itu, ia mempunyai antarmuka yang mesra pengguna dan pelajar hanya perlu menaip kata kunci yang berkaitan video yang dicari. Kerana mereka yang hidup semasa ledakan teknologi maklumat dilihat lebih cenderung dalam penggunaan gadget dan media sosial, jadi ia tidak mengherankan bagi mereka untuk memilih YouTube sebagai platform menonton video. Selain itu, YouTube dilihat mampu menjadi platform pembelajaran kendiri di mana mereka boleh belajar mengikut masa mereka sendiri dan tak perlu dengan kehadiran pensyarah setiap masa. So, konsep pembelajaran begini sangat sesuai bagi pelajar dewasa iaitu pembelajaran kendiri seperti yang dinyatakan dalam teori andragogi. Selain itu, pelajar boleh menjalankan aktiviti pembelajaran mengikut masa sendiri dan di mana-mana pun mereka berada. Pelajar boleh mengulang kaji video berulang kali sehingga mereka faham. Selain itu, mereka juga boleh menonton di mana dan bila-bila masa sahaja. Selain itu, antara perkara lain yang boleh kita bincangkan adalah elemen interaktif serta pembelajaran yang berpusat kepada murid mampu meningkatkan kreativiti dan daya fikiran pelajar, seterusnya menambahkan minat pelajar. Sebagai kesimpulannya, YouTube ni mudah diakses oleh pelajar. YouTube merupakan
platform menonton video yang percuma. Ia mudah diakses di mana dan bila-bila masa. Selain itu, YouTube adalah mesra pengguna. Ia mudah diakses dan majoriti pelajar mahir mencari video menggunakan kata kunci yang sesuai. Selain itu, pelajar suka menggunakan YouTube kerana mereka tidak bosan menonton video berbanding dengan membaca buku. Terdapat banyak pilihan video yang menarik dan penerangan yang mudah difahami. Penggunaan YouTube juga menggunakan banyak data internet, jadi pelajar perlu mengeluarkan kos untuk membeli data. YouTube dapat ditonton berulang kali selain video itu tidak dipadam oleh YouTuber. Boleh diundur atau didepankan mengikut kehendak pelajar. Pelajar lebih bebas dalam menjalankan uji kaji. Okey, sekian. Terima kasih. Saya berharap dengan perkongsian saya ini akan dapat memberi manfaat kepada semua.